Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Madam Siti Nursyamila Misnan dan rakan-rakan. Kumpulan kami akan membentangkan topik 8 iaitu peraturan dan undang-undang berkaitan kelakuan dan tata tertib penjawat awam di Malaysia bagi subjek GMGA 2033 Etika Pentadbir Awam. Dan isu yang akan kami bincangkan ialah mengenai kes pecah amanah yang melibatkan pemalsuan dokumen dan tudutan palsu. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Najwa binti Rusli, nombor metrik 269503, dan selaku pembentang pertama, saya akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan isu berserta latar belakang kes. Sebelum itu, saya ingin menerangkan serba sedikit tentang Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 1993. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993 yang dikeluarkan oleh kerajaan menggariskan peraturan-peraturan tata kelakuan dan tindakan tata tertib pegawai awam sepanjang perkhidmatan. Ia bertujuan untuk memastikan pegawai awam dapat memahami, menghayati dan membudayakan tata kelakuan yang baik sebagai seorang penjawat awam. Dan ini juga penting bagi memelihara imej perkhidmatan awam yang menjadi tunjang utama kepada negara. Di samping itu juga, pegawai awam juga perlu mengetahui hukuman yang akan dikenakan sekiranya mereka didapati terlibat atau melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang ditetapkan. Seterusnya, pengenalan isu iaitu kes pecah amanah. Pecah amanah merupakan satu jenayah atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di mana seseorang itu gagal menjalankan amanah yang diberikan dengan menyalahgunakan tanggungjawab atau harta demi kepentingan sendiri. Kebanyakan kes pecah amanah yang berlaku dalam kalangan penjawat awam pada hari ini lazimnya melibatkan kesalahan seperti penyalahgunaan kuasa, salah laku keuangan, pemalsuan dokumen, tuntutan palsu, penyelewengan dan sebagainya. Dalam aspek tadbir urus dan pentadbiran organisasi misalnya, runtuhan integriti menyebabkan berlaku kepincangan seperti peningkatan amalan rasuah dan pecah amanah. Oleh sebab itu, pemegang jawatan atau pekerja dalam organisasi awam maupun swasta akan sentiasa mencari peluang untuk melakukan penyelewengan demi kepentingan peribadi tanpa memikirkan implikasi terhadap imej organisasi dan negara. Selanjutnya ialah latar belakang kes. Dalam kes pecah amanah yang dilaporkan pada 3 Ogos 2020 menerusi akhbar berita harian online, seorang penjawat awam di Perak yang juga merupakan pembantu akaunten dijatuhi hukuman penjara keseluruhan 14 tahun serta denda RM70,000 atas kesalahan menggunakan dokumen palsu bagi membuat tuntutan yang berjumlah RM75,438 pada tahun 2014 dan 2015. Tertuduh yang bernama Roslan Al-Siddiq Sulaiman yang berusia 40 tahun mengaku bersalah atas perbuatan tersebut selepas jurubahasa membacakan pertuduhan di hadapan hakim. Tertuduh didakwa menggunakan dokumen palsu sebagai tulen di mana pesanan penghantaran dan invoice dibuat atas nama 3 syarikat yang berbeza iaitu Al-Ain Emas Enterprise, Easy Auto Enterprise dan Musma Enterprise. Untuk tujuan tuntutan pembayaran bagi pembelian diesel, minyak petrol dan minyak pelincir. Semua kesalahan tersebut didakwa dilakukan di cawangan kejuruteraan mekanikal Jabatan Kerja Raya JKR Perak di Ipoh yang dilakukan antara 9 September 2014 hingga 7 Ogos 2015. Tertuduh dijatuhi hukuman penjara 12 bulan dan denda RM5,000 bagi setiap pertuduhan dengan jumlah keseluruhan 168 bulan bagi kesalahan tersebut. Tertuduh juga didakwa mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan di bawah Akta 574 di mana tertuduh dihukum di bawah Seksyen 4 dan 8 kanun yang sama yang membawa hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Saya Nurul Syafiqah binti Rashid, nombor metrik 271834. Saya akan menerangkan tentang kesan perbuatan pecah amanah kepada masyarakat. Yang pertama ialah akan mengurangkan peluang pekerjaan di mana ketiadaan integriti dalam diri seseorang akan menyebabkan seseorang tersebut akan mudah untuk melakukan perbuatan pecah amanah tanpa mengira tindakan mereka tersebut akan memberi kesan kepada orang lain. Oleh itu, tindakan seseorang individu yang melakukan perbuatan pecah amanah akan menyebabkan peluang pekerjaan di dalam negara berkurang. Ini kerana pekerja yang tidak amanah menjaga harta benda syarikat
akan menyebabkan syarikat itu muflis. Ini kerana harta benda yang sepatutnya digunakan untuk kegunaan syarikat telah disalahgunakan untuk kepentingan peribadi mereka. Ini akan menyebabkan syarikat mengalami kerugian sehingga syarikat tersebut muflis. Masalah ini akan menyebabkan pekerja syarikat tersebut akan kehilangan pekerjaan setelah syarikat tersebut muflis. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan masyarakat akan mengalami masalah pengangguran akibat dibuang kerja. Yang kedua pula akan menyebabkan masyarakat berpecah belah. Ini kerana seseorang penjawat awam yang melakukan perbuatan pecah amanah akan menyebabkan masyarakat tidak akan percaya terhadap pentadbir urus dalam negara. Sekiranya ramai pekerja dalam sektor kerajaan melakukan perbuatan pecah amanah, ianya akan menyebabkan masyarakat umum sukar untuk mempercayai pihak penjawat awam. Ini kerana perbuatan pecah amanah yang dilaksanakan oleh pihak penjawat awam akan menyebabkan masyarakat akan hilang keyakinan dan kepercayaan terhadap penjawat awam dan menganggap bahawa tidak ada ketulusan dalam pentadbiran negara. Keadaan ini akan menyebabkan masyarakat tidak akan mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Ini akan menjejaskan keharmonian masyarakat dalam sesebuah negara. Kesan yang ketiga pula akan mengancam keselamatan masyarakat di sesebuah negara. Oleh itu, sesebuah organisasi perlu mempunyai seorang pemimpin yang tegas, cekap, telus dan adil dalam menjalankan segala operasi organisasi. Ini kerana kepimpinan yang lemah akan menyebabkan kurangnya penyelidikan projek-projek pemantauan dan lambat dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Keadaan ini menyebabkan berlakunya perbuatan pecah amanah. Kesan daripada tindakan tersebut akan mengancam keselamatan masyarakat dalam sesebuah negara. Ini kerana tindakan yang tidak amanah tersebut dapat membahayakan nyawa masyarakat di mana wang yang sepatutnya digunakan bagi menyediakan kemudahan yang berkualiti dan selamat digunakan untuk rakyat telah diambil untuk mendapat keuntungan yang maksimal oleh pihak yang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah binti Mahusin, nombor matrik 271947. Hari ini saya akan menerangkan kesan pecah amanah terhadap negara. Yang pertama adalah menyebabkan pentadbiran negara menjadi lemah. Penjawat awam yang terlibat dengan kegiatan pecah amanah ini akan menyebabkan kepincangan pentadbiran negara. Hal ini dikatakan demikian kerana kegiatan pecah amanah akan mewujudkan pentadbiran yang lemah dari pelbagai aspek. Seperti yang diketahui, pemerintahan dan pentadbiran yang efisien dalam sesebuah negara adalah amat penting bagi mencorakkan budaya kerja dalam penjawat awam. Yang kedua adalah imej dan kredibiliti negara akan terjejas. Perkembangan dan ahli ini dikatakan demikian kerana perkembangan teknologi yang memberikan semua maklumat mengenai isu dan perkara yang berlaku dalam sesebuah negara dapat dikongsi tanpa batasan. Tambahan pula penjawat awam merupakan tunjang utama kerajaan dalam pembangunan negara dan menjadi contoh kepada masyarakat untuk mencapai matlamat kerajaan yang melaksanakan nilai serta etika yang baik dalam pentadbiran awam. Yang terakhir adalah kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terjejas. Kesan pecah amanah terhadap negara akan menyebabkan proses perdagangan dan pelaburan terjejas. Para pelabur asing tidak berminat dan tidak percaya dengan sistem pentadbiran di Malaysia. Apabila kita kehilangan pelabur asing, maka ekonomi negara turut terjejas dan terganggu. Oleh itu, penjawat awam haruslah mempunyai nilai integriti yang tinggi dan tidak boleh mementingkan diri sendiri dalam menjalankan sesuatu tugas. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Fizi. Nombor matrik saya 262474. Saya akan membentangkan cadangan untuk mengurangkan kes pecah amanah. Yang pertama, dengan penguatkuasaan undang-undang, ianya dapat membantu kerajaan maupun organisasi untuk mengurangkan kes ini kerana dengan meningkatkan lagi hukuman dan denda, ianya akan memberikan satu impak
kepada seseorang individu itu agar lebih berdisiplin dan amanah dalam pekerjaan mereka. Selain itu, kerajaan maupun organisasi haruslah memberi amaran dan pendedahan kepada semua pekerja lain agar lebih berdisiplin dan beramanah dalam pekerjaan mereka. Hal ini kerana undang-undang dapat mengawal dan mengatur perilaku seseorang individu itu. Dengan langkah kedua, iaitu dengan pendidikan dan latihan kesedaran, ianya dapat memberi informasi, didikan dan pengajaran buat semua pekerja dengan mengadakan pelbagai aktiviti seperti seperti menyediakan platform pengaduan buat pekerja, mengeratkan hubungan sesama pekerja dengan banyak lagi platform yang boleh digunakan oleh kerajaan maupun organisasi untuk mengurangkan kes pecah amanah ini. Penggunaan media sosial juga amat penting. Jadi seperti laman web kerajaan, Facebook dan lain-lain juga haruslah dititik beratkan oleh seseorang, haruslah dititik beratkan oleh kerajaan maupun organisasi agar dapat memberi didikan dan pengajaran buat semua individu kerana media sosial merupakan satu platform yang kerap digunakan ketika kini. Langkah ketiga, dengan meningkatkan tabir urus yang baik. Ini kerana tabir urus merupakan sistem, proses atau struktur bagi membuat keputusan, kawalan dan tingkah laku dalam organisasi. Maka dengan pendidikan sistematik seperti perancangan, strategi, pengurusan prestasi dan pengurusan risiko dapat membantu mengurangkan kes pecah amanah ini. Ketulisan dan accountability menjadi kunci pentadbiran yang baik dalam sebuah organisasi kerajaan maupun organisasi yang lain. Maka cadangan ini haruslah diambil oleh kerajaan. Seterusnya, langkah terakhir iaitu langkah meningkatkan budaya kerja yang berkualiti. Ini memberi satu impak yang positif kepada diri individu itu sendiri kerana budaya kerja merupakan kepercayaan, nilai dan sikap seseorang pekerja itu. Dengan mempromosikan etika dalam perkhidmatan awam, ianya dapat memberi atau mengurangkan risiko kes pecah amanah ataupun tidak jujur dalam pekerjaan daripada berlaku dan berleluasa. Dengan pengurusan dan tata tertib yang baik, ianya juga dapat merangsang tingkah laku pekerja dan yang positif yang menyebabkan pertumbuhan organisasi dan penambahbaikan dalam organisasi itu terjadi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, sebenarnya bukan mudah bagi seseorang penjawat awam itu untuk melatih dan membentuk diri menjadi seorang yang berintegriti dan amanah. Namun setiap penjawat awam itu perlu berusaha untuk memperkukuh dan memantapkan lagi nilai integriti dalam diri masing-masing supaya dapat menjadi insan yang cemerlang pada masa hadapan dan berguna kepada masyarakat. Apa yang dapat dirumuskan daripada kes pecah amanah yang dibincangkan tadi? Kesalahan yang dilakukan oleh si tertuduh amat bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang mesti diikuti dan dipatuhi oleh penjawat awam. Hukuman yang diterima oleh si pelaku juga adalah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya kerana ia bukan sahaja telah merugikan kerajaan, bahkan juga sebagai untuk memberi pengajaran dan kesedaran kepada penjawat awam yang lain. Penjawat awam merupakan amanah yang diharapkan oleh kerajaan dan juga masyarakat. Justru itu, mereka seharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik dan sedar akan tanggungjawab mereka dengan sentiasa mengingati prinsip atau ikrar sebagai penjawat awam. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.